Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama Cikgu Wan. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, eloklah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, kita tengok dahulu isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tema novel Chot. Sinopsis, tema dan persoalan. Kemahiran 4.0 aspek seni bahasa. Standard kandungan 4.1 memahami dan mengapresiasikan karya sastra. Standard pembelajaran 4.1.1 memahami dan mengapresiasikan prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon peribadi yang sesuai terhadap karya. Objektif pembelajaran, pada akhir PDP, murid dapat menganalisis sinopsis novel Chot, menganalisis tema dan persoalan novel Chot. Okey, seterusnya, hari ini kita akan fokuskan mengenai sinopsis novel Chot. Novel ini mengisahkan seorang kanak-kanak bernama Alias yang memiliki seekor beruk bernama Chot. Hubungan antara Alias dengan Chot sangat rapat kerana Alias amat mengharapkan Chot untuk membantunya menyara hidupnya dan ibunya. Ibu Alias mengalami lumpuh, manakala ayahnya telah meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu akibat terjatuh semasa memanjat pokok kelapa. Chot merupakan peninggalan arwah ayahnya yang telah dilatih untuk memetik kelapa. Alias tinggal dan membesar di kampung dingin. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat usang kerana hanya beratapkan daun rumbia, berdindingkan buluh. Papannya pula sudah dimakan anai-anai. Manakala tangganya diperbuat daripada batang kayu dan tempinis lama. Mujurlah Mak Sukiah, iaitu jiran Alias, seorang yang baik hati dan selalu menghantar makanan untuk mereka. Som ialah jiran dan sahabat Alias yang paling rapat serta memahaminya. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Cabaran hidup Alias bertambah rumit apabila Cikgu Sunan, iaitu cikgu mata pelajaran matematiknya, telah menengkingnya sehingga membuatkan Alias terkejut dan jatuh terlentang. Telinga Alias terkena pada bucu meja rakannya. Akibatnya, telinga Alias bengkak dan bernanah serta berbau busuk. Alias mengambil keputusan untuk tidak datang ke sekolah kerana berasa malu. Chot pernah hilang sebanyak 2 kali. Alias mencarinya di sekeliling kawasan kampung kerana dia amat sayang akan beruknya itu. Alias dan Chot mengambil upah dengan memetik buah kelapa di kebun Pak Din, iaitu ayah Som. Upah memetik buah kelapa itu telah digunakan oleh Alias untuk membeli barangan dapur bagi menyara kehidupannya dan ibunya. Alias dan Chot selalu diusik oleh Budin, Kamal dan Talib semasa memetik buah kelapa. Pada masa yang sama, Chot telah dituduh menceroboh kebun Miah dan merosakkan setandan pisang miliknya. Pak Dim berusaha untuk mententeramkan keadaan dan berjanji akan membayar ganti rugi atas kerosakan tersebut. Rupa-rupanya,
Beruk yang merosakkan kebun pisang Mia itu bukanlah Chot. Cikgu Sunan berasa bertanggungjawab atas tindakannya yang menyebabkan Alias jatuh terlentang sehingga telinganya bengkak dan bernanah. Dia telah meminta bantuan SOM untuk menunjukkan lokasi rumah Alias. Kehadiran Cikgu Sunan ke rumah Alias adalah untuk bertanyakan sebab Alias tidak datang ke sekolah, sedangkan peperiksaan akhir akan bermula tidak lama lagi. Chot yang berada di atas pokok lansat berasa kurang senang akan kehadiran Cikgu Sunan. Alias yang baru pulang sambil membawa 2 biji buah kelapa bersalaman dengan Cikgu Sunan. Cikgu Sunan ingin melihat telinga Alias yang bengkak dan bernanah itu. Seterusnya, tema novel Chot. Tema novel Chot ialah kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan. Buktinya, Alias amat menyayangi ibunya yang lumpuh. Alias meneruskan kehidupan setelah kematian ayahnya dengan berdikari. Dia mencari rezeki dengan memetik buah kelapa yang dilakukan oleh beruk kesayangannya Chot. Dia tidak menghebahkan keadaan kemiskinan yang dihadapi kepada orang lain, termasuk keadaan ibunya yang lumpuh. Sebaliknya berusaha mencari wang untuk membeli makanan dan ubat-ubatan. Alias juga amat menyayangi beruknya, Chot. 2 kali Chot hilang dan Alias berusaha mencari Chot. Dia tidak dapat melelakkan mata apabila mendapati Chot hilang. Bagi Alias, punca rezekinya akan hilang jika Chot tidak ditemui. Hal ini demikian kerana Chot berperanan memetik buah kelapa di kebun Pak Dim. Kemudian Pak Din akan memberi upah berdasarkan jumlah buah kelapa yang dipetik. Chot dijaga dengan rapi, termasuklah dimandikan, disuap nasi dan diberikan pisang. Chot juga amat menyayangi Alias. Ketika Cikgu Sunan memeriksa telinga Alias yang bernanah, Chot merasakan Cikgu Sunan mahu mengapa-apakan Alias, menyebabkan Chot menerkam dan menggigit lengan cikgu itu. Alias juga menyayangi rakannya Som. Alias tidak teragak-agak membantu Som yang lemah dalam mata pelajaran matematik sebagai tanda kasih sayangnya terhadap sahabatnya itu. Okey, baiklah pelajar-pelajar semua. Okey, tema ni bermaksud idea utama dalam novel Chot. Okey, idea utamanya ialah kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan. Okey, jadi kasih sayang di sini tidak terbatas antara manusia sahaja, tetapi juga antara binatang, manusia dengan binatang. Okey, ini dapat dibuktikan dengan jelas. Okey, apabila Alias ni sangat menyayangi beruknya yang bernama Chot. Okey, di situ membuktikan bahawa kasih sayang sesama makhluk ni, ciptaan Tuhan ni tidak terbatas hanya kepada manusia sahaja, tetapi kepada makhluk-makhluk lain, termasuk haiwan. Okey, seterusnya persoalan novel Chot. Okey, persoalan ni bermaksud idea sampingan dalam novel Chot. Okey, di sini cikgu bagi 5 persoalan utama. Okey, yang pertama, kemiskinan masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman. Contohnya, Alias dan ibunya Puan Leha tinggal di Pondok Buruk. Mereka bergantung belas ihsan jiran yang memberi makanan dan bergantung
pada upah yang diterima hasil kerja memetik buah kelapa yang dilakukan oleh beruk peliharaannya. Okey, yang kedua, kanak-kanak yang menjalani kehidupan secara berdikari. Okey, contohnya Alias yang berusaha 11 tahun meneruskan kehidupan setelah kematian ayahnya dengan berdikari. Dia mencari rezeki dengan memetik buah kelapa yang dilakukan oleh beruk kesayangannya Chot. Dia tidak menghebahkan keadaan kemiskinan yang dihadapi kepada orang lain, termasuk keadaan ibunya yang lumpuh. Sebaliknya berusaha mencari wang untuk membeli makanan dan ubat-ubatan. Okey, maksudnya di sini seorang kanak-kanak yang menjalani kehidupan secara berdikari. Walaupun berusia 11 tahun, tapi sudah pandai berdikari tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain. Okey, yang ketiga, penduduk kampung yang mengamalkan semangat bermasyarakat. Okey, dalam novel Chot ini jelas membuktikan di mana penduduk kampung dingin ni suka membantu jiran tetangga. Okay, buktinya, Mak Sukiah akan menyediakan makanan tengah hari untuk Ibu Alias, Puan Leha. Pak Den pula selalu menjenguk ke rumah Alias untuk membantu keluarga itu dan seterusnya mengupah Alias memetik buah kelapa di kebunnya. Yang keempat, kebijaksanaan manusia yang bertindak secara rasional. Contohnya, Alias amat menyayangi beruknya, Chot, dan dia juga menyayangi Cikgu Sunan. Ketika Chot mengamuk dan menggigit lengan guru itu, Alias terpaksa mengambil tindakan segera dengan merodok perut Chot menggunakan lembing. Akhirnya Cikgu Sunan selamat, tetapi Chot pula mati. Okey, jadi kebijaksanaan manusia yang bertindak secara rasional jelas terbukti. Tengok Alias antara Cikgu Sunan dengan Chot. Okey, mestilah kita memilih Cikgu Sunan. Okey, itu maksudnya bertindak secara rasional. Okey, yang kelima, persoalan sikap manusia yang memiliki cara hidup berhemah tinggi. Okey, contohnya Alias melayan ibunya dengan baik. Dia tidak pernah membantah kata-kata ibunya. Dia bertanggungjawab menyediakan keperluan ibunya tanpa rasa terbeban. Dia juga akan berbaring di sisi ibunya sambil bertasbih dan ibunya pula akan berzikir. Okey, jadi hari ini kita hanya fokuskan kepada 3 perkara sahaja, iaitu sinopsis, tema dan persoalan novel. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah tugasan yang perlu pelajar semua buat. Okey, yang pertama, menyalin nota yang terdapat di dalam PowerPoint dengan kemas dan cantik di dalam buku tulis Komsas. Okey, yang kedua, menulis sinopsis setiap bab. Okey, ada 20 bab. Okey. Jadi, cikgu rasa itu sajalah untuk hari ini. Okey, cikgu harap pelajar semua memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.